Sejak dari sebelum bermulanya zaman pentadbiran residen British sehinggalah ke hari ini, profesion sebagai seorang guru dilihat sebagai bidang kerjaya yang penting untuk membentuk masyarakat yang berpendidikan. Meskipun dalam rekod sejarahnya telah melalui fasa yang agak mencabar, namun ia merupakan satu catatan memori yang tidak akan dilupakan. Guru sebenarnya sudah dikesan sejak sekian lama. Ia seiring dengan kewujudan institusi keluarga melalui kemahiran yang diajarkan oleh ibu bapa. Meskipun bukan diistilahkan sebagai guru sebenar, namun pendidikan inilah yang dikatakan sebagai bentuk pendidikan tidak formal. Malah kemahiran yang diwarisi dijadikan sebagai mata pencarian demi kelangsungan hidup. Pendidikan tidak formal dipraktikkan sekitar abad ke-14, lebih-lebih lagi ketika agama Islam berkembang di Brunei. Ketika itu, kemunculan guru-guru agama yang terdiri daripada golongan ulama dan mereka yang mempunyai pengetahuan agama Islam telah memberikan pendidikan agama di rumah-rumah persendirian, balai, surau dan masjid. Apabila sebuah sekolah Melayu diwujudkan di Bandar Brunei pada tahun 1914, di sinilah juga bermulanya kerjaya guru formal di Brunei. Pada ketika itu, terdapat 30 orang pelajar yang ditempatkan sementara di sebuah masjid untuk memudahkan mereka menimba ilmu. Ini adalah disebabkan tidak ada bangunan khas disediakan untuk mereka belajar. Allahyarham Awang Mujitaba bin Pehin Datuk Imam Awang Haji Abdul Mukti merupakan guru tempatan pertama yang telah dilantik oleh residen British untuk mengajar di sekolah Melayu pertama semasa sekolah berkenaan masih bertempat di masjid. Allahyarham ditawarkan untuk menjadi guru setelah menamatkan pelajaran di sekolah Inggeris di Labuan. Jadi kalau kita lihat perkembangan perguruan sebelum 1906 dah bermula daripada pentadbiran residen itu, kita melihat bahawa guru-guru pada masa itu hanyalah guru-guru tidak terlatih kerana diambil daripada murid-murid atau pelajar yang berkuliah 6 untuk dijadikan guru. Apabila sistem pentadbiran residen bermula pada tahun 1906 dan diperkenalkan sekolah Melayu pada tahun 1914, maka di sinilah bermulanya perguruan secara formal kerana sekolah
pada masa itu dikendalikan oleh pihak kerajaan. Pada tahun 1930-an, Brunei telah menghantar 2 orang guru pelatih lelaki tempatan untuk mengikuti kursus perguruan di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Mereka yang dimaksudkan ialah Allahyarham Datuk Seri Paduka Awang Haji Marsal bin Maun dan Allahyarham Datuk Paduka Haji Basir bin Taha. Jadi apabila mereka balik daripada kursus itu pada tahun 1933, jadi mereka inilah yang memainkan peranan mengembangkan, memikirkan bagaimana membolehkan institusi perguruan itu berkembang dengan lebih baik dengan munculnya latihan-latihan perguruan kemudiannya. Di sini kita melihat mereka ini dianggap sebagai golongan elit dan golongan yang terpelajar dengan kemunculan pendidikan moden pada ketika itu. So itulah mereka dianggap sebagai tonggak dan pemimpin masyarakat hingga mereka ini dihormati oleh orang-orang kampung. Dan tenaga mereka amat diperlukan untuk membangun negara Ketani, negara Brunei Darussalam yang semakin berkembang pada ketika itu. Sebuah lagi maktab perguruan yang menjadi tumpuan bagi penghantaran guru pelatih lelaki adalah Maktab Perguruan Batu Lintang Kuching, Sarawak. Penghantaran pelajar ke sana hanya bermula pada tahun 1948. Walau bagaimanapun, tempoh latihan guru-guru pelatih di maktab tersebut tidak berlangsung lama. Namun, apa yang menarik bagi pelajar-pelajar Brunei yang pernah menuntut di maktab tersebut adalah nilai kepimpinan yang diterapkan dalam diri mereka. Pada masa itu kita ni belum ada maktab perguruan di Brunei. Maka dihantarlah ke Kuching. Dan dia mempunyai prinsipal yang betul-betul dinamik. Dan apa yang diajarkan ataupun dianukan di kolej itu adalah personalitinya sendiri. Sebagai seorang pendidik bangsa Scottish and very down to earth. Jadi keadaan itu pelajar-pelajar di maktab itu lebih banyak menumpukan kepada personality development. Artinya knowledge itu kita boleh dapat di mana-mana, boleh buku ke di mana kita baca, kita apa ya. Tetapi cara itu, sistem itu, ya, leadership, ini yang dia tekankan. Bagaimana seseorang itu akan menjadi pemimpin guru yang baik. Ya. Pada tahun yang sama, buat pertama kalinya juga Brunei menghantar 2 pelajar perempuan untuk mengikuti kursus perguruan di luar negara, iaitu Maktab Perguruan Perempuan Durian Daun, Melaka. Allahyarhamah Dayang Zaitunah binti Abdul Khan dan Allahyarhamah Dayang Hindun binti Abdul Latif adalah 2 pelajar perempuan yang mengikuti kursus tersebut. Sebelumnya, mereka adalah 2 daripada 5 orang guru perempuan tidak terlatih yang diambil bekerja sebagai guru mengajar kanak-kanak perempuan di Sekolah Melayu Bandar Brunei pada tahun 1938. Jadi mereka ini sebenarnya kalau kita lihat cara berfikir atau budaya orang Brunei apabila Sekolah Melayu dibuka pada tahun 1918 itu, mereka tidak membenarkan anak-anak perempuan mereka untuk datang ke sekolah kerana mereka tabu ataupun tidak membenarkan anak-anak perempuan mereka bergaul dengan anak-anak lelaki di sekolah pada masa itu. Jadi oleh kerana mindset yang begitu, maka tidak ramai anak-anak perempuan dihantar ke sekolah sehinggalah tahun 1950-an
Selepas Perang Dunia Kedua, baru kita lihat adanya kesadaran masyarakat Brunei untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Meskipun penghantaran guru-guru pelatih lelaki dan perempuan ke seberang laut sudah berlaku sejak sekian lama, namun ia masih belum dapat menjanjikan lebih ramai keluaran guru terlatih tempatan meskipun keperluannya sangat penting pada masa itu. Untuk memenuhi keperluan tersebut, maka sebuah pusat latihan perguruan tempatan telah diwujudkan oleh kerajaan, iaitu Pusat Latihan Perguruan Brunei. Penubuhan Pusat Latihan Perguruan Brunei menjadi satu pencapaian Brunei dalam mengembangkan profesyen guru terlatih tempatan. Perpindahan ke bangunan kekal, iaitu bangunan tambahan Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin pada September 1956 menjadi detik penting yang membawa pada perkembangan bidang perguruan Brunei Darussalam. Guru dalam mempunyai tanggungjawab yang amat berat. Sebab itulah kita persiapkan dia dengan mengadakan berbagai-bagai kemudahan untuk melengkapkan guru-guru itu. Dan kemudahan itu kita adakan di dalam negeri dan ada juga yang di luar negeri, ya, untuk exposure tenaga-tenaga guru kita ni. Perubahan nama Maktab Perguruan Melayu Brunei menjadi Maktab Perguruan Brunei pada tahun 1963 bermula setelah maktab berkenaan mula menawarkan kursus bagi guru-guru pelatih aliran Inggeris pada tahun 1964. Pada ketika itu, kelahiran guru-guru terlatih tempatan aliran Inggeris sangat diperlukan apabila semakin banyak sekolah Inggeris kerajaan ditubuhkan oleh kerajaan Brunei sekitar tahun 50-an. Atas sebab itu, kerajaan datangkan guru-guru aliran Inggeris dari Singapura, Tanah Melayu, Filipina, Sri Lanka, India, Australia dan United Kingdom untuk mengajar di sekolah-sekolah Inggeris kerajaan. Untuk mendapatkan guru-guru aliran Inggeris, kerajaan juga memperkenalkan satu skim pada tahun 1954 bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar dari Tanah Melayu. Melalui skim ini, kerajaan Brunei bersetuju untuk membiayai 5 orang dalam setahun pelajar-pelajar dari negeri-negeri Melaya untuk mengikuti kursus perguruan di Maktab Perguruan Melaya Kirkby, United Kingdom. Setelah mereka lulus dari maktab ini, mereka akan berkhidmat di sekolah-sekolah Brunei selama 5 tahun. Selain itu, kerajaan turut menghantar guru-guru pelatih terdiri daripada anak-anak tempatan ke Maktab Perguruan Kota Baru Kelantan untuk mengikuti kursus perguruan Inggeris. Pada tahun 1958, seramai 11 orang pelajar termasuk seorang pelajar perempuan dihantar untuk mengikuti kursus perguruan di maktab tersebut. Mereka adalah pelajar yang lulus tingkatan 3 sekolah menengah aliran Inggeris.
Bidang perguruan di Brunei tidak hanya melibatkan perkembangan guru Melayu dan Inggeris, malah turut melihat perkembangan dalam bidang perguruan agama yang seiring dengan perkembangan pendidikan Islam. Apabila pendidikan Islam mula diperkenalkan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah Melayu pada tahun 1931, ini menjadikannya sebagai satu mata pelajaran berbentuk formal. Ini bermakna tenaga guru-guru agama juga sangat diperlukan. Penubuhan Sekolah Rendah Agama pada tahun 1956 merupakan satu lembaran baru pada perkembangan bidang perguruan agama. Pada awal penubuhannya, 9 orang guru agama tidak terlatih dari Johor telah ditugaskan untuk mengajar di sekolah tersebut secara berkontrak selama 3 atau 5 tahun atas sebab kekurangan guru agama terlatih tempatan. Memang pada ketika itu tidak ramai guru-guru agama. Kerana sebelum itu guru agama ini hanya terdiri pada pegawai-pegawai masjid, orang-orang yang berkebulihan dalam bidang agama. Jadi apabila dibuka kerjaan mendatangkan guru-guru dari Johor, ini pun mereka ini sebenarnya bukan guru terlatih. Mereka adalah pelajar-pelajar pondok yang mempunyai pengetahuan agama. Jadi mereka inilah pada awalnya menjadi guru yang mengajar di sekolah rendah. Namun setelah berkembangnya sekolah rendah agama, tenaga guru agama sangat diperlukan untuk mengajar. Oleh itu, kerajaan telah memberi peluang kepada anak-anak tempatan untuk mengajar sepenuh masa walaupun masih dikategorikan sebagai guru agama tidak terlatih. Mereka kemudiannya diberikan kursus perguruan agama yang dibuat pada setiap hari Sabtu yang juga diselenggarakan di seluruh negara. Tahun silih berganti, bidang perguruan agama juga melalui fasa perubahan apabila pada tahun 1971, sebuah maktab perguruan agama telah diwujudkan bagi melatih guru-guru agama. Namun, sesi pembelajaran di maktab ini hanya bermula pada tahun 1972. 5 Julai 1975 menjadi satu lagi memori manis dengan peresmian bangunan kekal maktab ini oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baginda juga berkenan menamakan maktab ini sebagai Maktab Perguruan Agama Seri Begawan, iaitu bersempena gelaran almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin. Seiring dengan perubahan zaman, Maktab Perguruan Agama Seri Begawan kemudian dinaik taraf menjadi College University. Bermula 20 Januari 2007, maktab ini dikenali sebagai College University Perguruan Agama Seri Begawan dan masih kekal sehingga kini. Pencapaian ini menjadi bukti betapa pentingnya peranan guru-guru agama terlatih dalam memenuhi perkembangan pendidikan Islam di negara ini. Jadi kalau kita lihat perkembangan perguruan agama itu selari dengan perkembangan perubahan pendidikan di negara Brunei Darussalam. Jadi pada awalnya kita lihat hanya pelajar-pelajar yang lulus jahanam agama boleh memohon masuk guru agama. Lepas itu makin naik sijil rendah pelajaran. Lepas itu sijil pelajaran Malaysia, start from O-level, baru boleh memasuki maktab perguruan agama. Sehinggalah pada tahun 2007, maktab perguruan telah dinaikkan taraf menjadi College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Jadi sekarang dalam peringkat ini, mereka tidak hanya mengeluarkan guru terlatih dalam bentuk diploma, tetapi juga
sudah mencapai kepada ijazah pertama sampai peringkat PhD. Itulah saya lihat bagaimana perguruan agama itu berkembang seiring dengan apa yang telah berlaku dalam negara kita. Tidak dinafikan, ketika zaman terus melalui fasa pemodenan, karier sebagai seorang guru juga semakin mencabar. Perubahan yang dibawa oleh teknologi maklumat atau lebih kita kenali sebagai dunia IT turut menuntut para guru untuk meneroka dunia baru. Lebih-lebih lagi, ia kian menjadi tumpuan sebagai alat untuk menyebarkan pendidikan kepada generasi baru. Kini, rata-rata para guru sudah mempersiapkan diri mereka dengan pengetahuan dalam bidang IT. Ini merupakan satu bonus dan nilai tambah yang sangat diperlukan dalam diri seorang guru, apatah lagi dalam situasi yang sangat memerlukan. Namun, di sebaliknya, ada cabaran lain perlu dihadapi. Jadi ini saya pikir satu cabaran yang besar dalam dunia pendidikan kepada perguruan. Jadi mau tidak mau guru-guru harus juga mengikuti perkembangan mempelajari IT. Sebabnya nampaknya dunia sekarang ini kita tidak juga boleh menolak pengaruh globalisasi ini. Kalau tidak kita akan ketinggalan oleh negara-negara lain dalam dunia pendidikan. Tapi kita harus melihat dan memilih mana yang sesuai untuk negara kita. So itu saya secara pribadi menyokong penuh konsep kita Melayu Islam Raja. Terutama sekali profesion guru, dia tidak boleh statik. Dia mesti sentiasa dinamik. Kerana pendidikan itu dia sentiasa berubah menurut keperluan masa, ya, dan menurut kemudahan-kemudahan yang ada. Inilah guru mesti ahead of that development. Ya. Sebab itulah kita ni mahu guru itu yang kualitinya yang terbaik supaya ia boleh mengeluarkan anak-anak kita ni yang baik dan secucuk dengan keperluan masyarakat. Dalam pendidikan ini kelihatannya ia telah menjadi alat dan pemudah cara dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar. Alhamdulillah. Jadi kemunculan IT ini, pendidikan IT ini sedikit telah memberi cabaran kepada profesion guru itu. Di sinilah para guru itu harus pandai menyesuaikan dirinya dengan perubahan-perubahan yang ada pada masa ini. Nah, dalam hal ini juga mereka bukan saja pandai dan mahir dalam pendidikan IT tetapi juga dalam kaedah pengajaran IT tersebut. Institusi perguruan membuktikan bidang ini bukan hanya sekadar satu profesion, malah kewujudannya merupakan satu keperluan bagi negara. Para guru tidak hanya memegang amanah untuk mengajar dalam kelas, malah mereka memikul tanggungjawab sebagai pendidik anak bangsa yang bakal mencorakkan masa depan negara. Itu bisa sekarang apabila kita ni merdeka, level of expectation daripada masyarakat, daripada semua orang adalah tinggi. Sebab kita ni sudah merdeka, berarti kita ni boleh membentuk corak hidup kita ni yang akan datang. Ya. Jadi siapa yang membentuk ini? Melainkan daripada pendidikan. Ya. Pendidikan siapa dia? Guru. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pendidik akhlak. Ia diturunkan kerana untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau sudah itu menjadi profesion Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, apakah yang lebih tinggi daripada itu?